Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, baru-baru ini satu lagi pendedahan yang mengejutkan dari Tun Mahathir, di mana dalam sebuah artikel daripada Malaysia Kini yang bertajuk Mahathir dakwa hilang deposit di Langkawi sebab rasuah. Dr. Mahathir Mohamad mendedahkan kekalahannya di kerusi Parlimen Langkawi pada pilihan raya umum ke-15 yang lalu adalah disebabkan amalan rasuah. Saya pernah bertanya salah seorang pengundi di sana, Langkawi, yang juga kawan saya, "Kenapa kamu tidak undi saya?" Dia jawab, "Saya tidak beri dia duit." Saya tanya lagi, "Berapa duit dia dapat?" Dia jawab, RM100. Saya tanya dia, "Apa boleh buat dengan RM100? Dan dia jawab, "Duit itu boleh dibelanja untuk 2 hari." Pada pilihan raya lalu, saya hilang lebih 14.000 undi hanya kerana rasuah, katanya, yang dipetik oleh portal utusan online malam semalam. Bekas Perdana Menteri sebanyak 2 kali itu ditemui selepas menyempurnakan majlis penutup program kepimpinan perusahaan kecil dan sederhana di Yayasan Kepimpinan Perdana Dri Putrajaya. Mengulas lanjut, Mahathir berkata, pengundi seharusnya lebih bertanggungjawab terhadap negara dan tidak tunduk kepada politik wang. Jangan buang undi sebab kamu dapat duit, yaitu rasuah, nasihatnya kepada pengundi menjelang PRN 12 Ogos nanti. Pada pilihan raya umum ke-2022, Mahathir yang menerajui pejuang selepas disingkirkan oleh Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin bukan saja tewas di Parlimen Langkawi, malah turut kehilangan wang depositnya. Dia sekadar meraih sebanyak 4.566 undi. Kerusi tersebut telah dimenangi oleh calon Perikatan Nasional Muhammad Suhaimi Abdullah dengan 25.463 undi. Jadi adakah dengan ini, pendedahan dari Mahathir ini menunjukkan bahwa PN terlibat dengan rasuah pada pilihan raya umum ke-15 di Parlimen Langkawi? Itu menjadi persoalan. Dalam artikel ini lagi, terdahulu pada PRU 14, Mahathir yang bertanding atas tiket PKR menang di parlimen tersebut dengan majoriti sebanyak 8.896 undi. Bagaimanapun pada Jun lalu, dia berkata parti politik yang menandatangani proklamasi Melayu semuanya bersetuju untuk menyokong PN yang diterajui oleh PAS dan Bersatu dalam PRN akan datang. Pada masa sama, Mahathir juga dilaporkan bersedia mencabar mana-mana pihak untuk membuktikan bahwa dia pernah terpalit dengan amalan rasuah. Orang cakap, saya juga pernah terbabit rasuah, buktikan perkara itu. Saya terbuka dalam hal itu dan Anda boleh geledah mana-mana jabatan untuk siasat perkara itu. Jangan cuba merendahkan saya dengan mengaitkan saya cuba lawan rasuah, sedangkan saya pun terbabit rasuah. Itu satu dakwaan yang jahat, katanya lagi. Artikel daripada Malaysia Kini, Mahathir dakwa hilang deposit di Langkawi sebab rasuah. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Jangan lupa bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe. Salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, dalam satu artikel berita ataupun sebuah blog daripada Shahbuddin.com, Shahbuddin kritis dan membina demi negara. Dalam sebuah blog yang bertajuk "Untuk elak turut jadi beban dalam pilihan raya negeri, ada baiknya PAS ketepikan saja Sanusi." Berita sepenuhnya, Sanusi, oh Sanusi, apa nak jadi dengan hang ni? Selama ini ramai yang menganggap Menteri Besar Kedah Sanusi Mohamad Noor sebagai pemimpin yang berani, hebat dan begitu menghiburkan ketika berceramah. Ketika berceramah ada saja lawak jenaka dan mereka yang ditibainya pun banyak dalam bentuk lawak jenaka juga. Tetapi sesiapa yang mendengar ceramah beliau baru-baru ini yang memperlekeh Sultan Selangor dalam isu perlantikan Amiruddin Syahri sebagai Menteri Besar pada tahun 2018 lalu, rata-ratanya kini mula mengubah fikiran mereka. Ucapan beliau yang memperlekeh Sultan Selangor itu adalah suatu kebiadaban yang melampau.
apalagi tindakannya membandingkan dengan Sultan Kedah yang didakwanya lebih hebat, yang tidak mungkin melantik pemimpin Chokia seperti Amiruddin sebagai Menteri Besar. Apa hak Sanusi mempertikaikan Sultan Selangor, sedangkan kuasa melantik Menteri Besar adalah hak mutlak dan kebijaksanaan Baginda selaku negeri. Selain itu, dengan menyifatkan Amiruddin sebagai pemimpin tak cukup inci atau pendek, Sanusi juga secara nyata melakukan penghinaan atas sesuatu ciptaan Tuhan. Walaupun menarik balik kata-kata tak cukup inci itu, perbuatan Sanusi tetap tidak boleh diterima karena beliau adalah pemimpin negeri dan tidak seharusnya begitu celupar menghina bentuk tubuh seseorang bila bercakap di depan halayak yang terbuka. Sadarkah beliau, kalau mahu dikira tak cukup inci, siapa lebih tinggi antara Amiruddin dengan Tuan Ibrahim Tuan Man, timbalan Presiden PAS sendiri? Kenapa juga Sanusi hanya menarik balik kata-kata tak cukup inci yang ditujukan kepada Amiruddin saja, tetapi tidak menarik balik perlekehannya terhadap Sultan Selangor? Dalam ceramah beliau itu, sekurang-kurangnya ada 3 kesalahan telah dilakukan oleh Sanusi. Pertama, beliau secara terang-terang telah menyentuh isu berkaitan 3R, raja, kaum, dan agama. Secara tidak bertanggung jawab, biadab dan melampau. Kedua, menghina fisikal individu lain secara terbuka dan sengaja. Dan ketiga, menghina sesuatu ciptaan Tuhan kerana sama ada pendek, tinggi, hitam, putih, atau apa juga rupa bentuk seseorang itu, ia adalah ketentuan serta rahasia tentang kebesarannya yang kita sebagai manusia adalah berdosa menghinanya. Dengan 3 kesalahan tersebut, pihak berkuasa wajar mengambil tindakan sewajarnya terhadap Sanusi. Kalau orang biasa didapati menghina sultan atau raja, mereka pasti akan didakwa di mahkamah, dan dalam kes Sanusi ini, pihak berkuasa wajar lebih pantas lagi untuk bertindak. Ini karena sebagai pemimpin, perlekehannya terhadap sultan lebih membawa kesan buruk berbanding rakyat biasa melakukannya. Dan kebetulan, PRN Kedah akan berlangsung pada 12 Ogos. Berdasarkan perlakuan Sanusi yang memalukan, inilah masanya untuk pengundi Kedah menghukum beliau dan parti yang diwakilinya. Kedah tidak memerlukan pemimpin seperti Sanusi yang langsung tiada adab dan budi bahasa kepada Tuhan, raja serta sesama manusia. Orang Kedah wajib berasa malu daripada terus berketuakan Sanusi memimpin negeri itu. Dalam hal ini, jika PAS dan PN mahu mengelak daripada turut terbeban dengan apa yang Sanusi lakukan, langkah wajar ialah dengan tidak meletakkan beliau sebagai calon Menteri Besar Kedah lagi selepas ini. PAS dan PN demi nama baik Kedah dan nama mereka sendiri, sebagai parti yang menjajah nama Islam, hendaklah berani menggugurkan Sanusi dan meletakkan pemimpin lain sebagai penggantinya. Syabuddin Husin, 13 bulan 7 2023. Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.